forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim berkata, ada yang pertahankan, sudahlah, ini dah lama, orang tu pun dah tua. Betul, saya baca detail sedikit dekat berita ni. Tiada tolak ansur soal rasuah, PMA Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak akan sesekali bertolak ansur mengibudaya rasuah. Okey, mari kita dengar ucapan PMA Anwar Ibrahim. Di akhir kita komen macam biasa. Tapi mesti dengan tindakan. Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, kemudian saya ada gedung-gedung berbilion ringgit, harta di merata dunia, bank di seluruh kota di Afrika, dan tidak ada yang berani menyoal selain bisik-bisikkan, tidak layak jadi pemimpin di negara ini. Kalau mau jadi pemimpin, mesti hadapi dengan apa juga risiko. Ya. Kerana wang dari anak-anak kita dirampas. Belanja sekolah, allowance untuk polis tambahan, allowance untuk pasukan bomba. Semua kita kena teliti secara terperinci. Ini nak naik gaji sedikit untuk pejabat awam. Kena ada mesyuarat. Nak teliti ni berapa boleh naik? RM40, RM60. Orang ini sapu berbilion ringgit, tak ada suara. Dan bukan saya begitu, ada yang pertahankan. Sudahlah, ini dah lama. Orang tu dah tua dah. Ada pula katakan, sudah, mengapa dendam? Saya, KSN tahu di dalam Jemaah Menteri, yang kalau di bawah pentadbiran saya, kalau orang bagi tahu ada satu kes rasuah, percayalah, saya tidak ada tolak ansur sama sekali. Tan Sri Azam tahu benar pendirian saya. Dan kalau sama ada di pihak parti yang menyokong saya atau menentang, itu soal lain. Tidak mempengaruhi keputusan. Tapi saya agak keras hal ini dan kebetulan ini forum yang baik saya jelaskan. Bahawa kalau kita tidak mula dengan berani, tidak mungkin kita selamatkan negara ini. Kita, apalagi di dunia Islam, tidak banyak negara yang bicara soal tata kelola dan good governance. Dakwah menyeluruh. Tazkirah setiap hari, setiap pagi di masjid. Tapi pembicaraan soal tata kelola, soal rasuah, penyalahgunaan kuasa, sedikit sekali. Dan ini yang dikatakan keperluan pencerahan. Bahawa soal rasuah ini bukan soal seorang itu menjadi kaya, tetapi soal dana negara itu dihanyutkan. Sudah bayangkan kita bincang bantuan kepada orang-orang miskin. Semalam hari Ahad, kita ada perjumpaan dengan KSN yang beberapa pegawai. Berapa jumlah dana untuk membantu orang miskin setiap tahun di negara kita? Sekitar 22 bilion ringgit. 22 bilion ringgit itu kalau dibelanja langsung pada mereka dah selesai puluhan tahun dah. Tapi banyak ketirisan, banyak penyaluran untuk pelbagai jentera, pelbagai agensi, dan kalau minyak pun, minyak masak pun satu hal, minyak diesel sampai ke bot Siam di tengah laut, semua ini berlaku kadang-kala terang-terangan. Kontrak-kontrak besar, kalau ikut rundingan terus, bocornya itu mencecah berbilion ringgit. Saudara, saya tidak tahu tokok tambah. Saya ada tanggungjawab untuk pertahankan apa yang saya hujahkan. Bila kita batalkan kontrak rundingan terus, setiap kontrak kita dapat jimat ratusan juta. Sama ada namanya jana wibawa, ketebatan banjir. Sampai bila kita nak biarkan begini? Dan mengapa harus isu seperti ini dipolitikkan?
Saudara ada kesetiaan kepada sesiapa, itu masalah saudara. Saudara kepada minat kepada mana parti, itu soal saudara, pilihan saudara. Tapi tidak boleh bicara soal nilai, soal agama, soal bangsa, soal budaya, dan pertahankan pengkhianatan kepada bangsa dan agama dan negara. Dan sebab itu, saudara, saya sedia hadapi risiko ini. Kerana tindakan yang lebih keras ini menyebabkan kelompok ini berpakat. Dia tidak boleh gugat pilihan saya. Tidak boleh lebih lutut saya. Ini fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Disuruh tawakal kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak ada lebih daripada pengalaman saya di penjara. Jadi ada baiknya orang yang dah lama di penjara ni, dia hilang rasa takut dia kepada penjara. Tetapi kalau itu kalau komitmen kita menuntut, kita ambil tindakan. Saya sinis kalau sebelum ini, sesudah yang ikuti saya tahu, tata kelola ke, anti rasuah ke. Kerana kita lihat yang besar-besar itu lepas. Dia lepas dengan confident. Kadang-kadang dia pun bicara, ini masalah kita ni, rasuah harus diselamatkan. Ya, siapa yang bicara ini? Ya. Jadi apa yang anggap rakyat ni, rakyat yang anggap kurang pendidik tak apa. Yang cerdik-cerdik pun jadi bodoh belaka. Dia hangguk belaka. Jadi apa yang telah jadi kepada kita? Apa makna pendidikan? Apa dia adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi? Pendidikan untuk memperbaiki akhlak dan nilai. Jadi percayalah, peluncuran tata kelola ini bagi saya satu keputusan yang baik, yang harus dihadam dan dilaksanakan sesungguhnya. Dengan pengalaman saya 1 tahun dalam kerajaan, saya syukur Alhamdulillah kerana Baris Jemaah Menteri dengan pelbagai latar belakang dan parti, dengan penjawat awam yang saya sempat bersama, dengan badan-badan seperti SPRM, Jabatan Peguam Negara, Ketua Hadid, nampak komitmen itu ada. Dan saya syukur Alhamdulillah kerana ada kesediaan mereka untuk bawa perubahan ini. Tidak mungkin ada tindakan terhadap tokoh besar tanpa jentera. Lawangan, lontaran idea saya tidak akan bermakna kalau tidak ada komitmen dari mereka. Tidak mungkin ada tindakan kepada pengedar dadah besar di sawah itu tanpa kecekalan dan keberanian PDRM. Dan saya percaya itu satu permulaan penting dalam negara kita. Dan saya minta mereka teruskan dalam hal ini. Selagi saya diberi mandat, insya-Allah saya akan pertahankan dengan sedaya upaya kita. Ini juga moto reformasi dulu berdasarkan ayat Al-Quran. In uridu illa al-islah mastata'tu. Doa Nabi Allah Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran, akan aku lakukan perubahan ke arah kebaikan sedaya upaya aku. Saya tegaskan dalam rumusan ini dengan menekankan kepentingan kita meningkatkan isu pertanggungjawaban atau accountability. Dan sepaham saya, orang Islam, terutama Melayu ini, begitu sekali sebati kefahaman tentang tanggungjawab. Kita saya baca detail sikit lagi. Ketika berucap melancarkan arahan Perdana Menteri nombor 1 tahun 2023 di Simposium Tata Kelola Baik Nasional 2024, Anwar bertekad memerangi rasuah dan ingin memastikan kegiatan itu tidak berlaku dalam Pentadbiran Kerajaan Madani. Percayalah, saya tidak akan bertolak ansur sama sekali soal rasuah. Tan Sri Azam Baki, Ketua Pencegahan Rasuah
tahu benar pendirian saya. Sama ada parti sokong saya atau tidak, itu soal lain. Ia tidak pengaruhi keputusan saya, katanya. Akan tuan, itu semuanya kau kerja pukul dan Pak Ibrahim. Assalamualaikum.